barisan juri yang arif lagi bijaksana, barisan pendengar lagi budiman, dan rakan-rakan pidato sekalian. Saya Mardia binti Zaharuddin, seorang murid dari kelas tingkatan 4 imtizat dari Sekolah Menengah Ihsan Bidayah. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan buat pendengar pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dan sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sesepeka dengan detik jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh si pedagang pergi belayar, singgah di Melaka menjual sutera. Kelapa sawit pengeluar terbesar, tonggak utama kerajaan negara, tonggak utama kemajuan negara. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tak bukan adalah untuk menyampaikan pidato saya bertajuk Hargai Hasil Kelapa Sawit Negara Kita, Malaysia. Hadirin sekalian, penanaman sawit bermula secara besar-besaran di Malaysia pada tahun 1960-an. Ini diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai skim untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dalam kalangan penduduk luar bandar. Usaha berbudi pada tanah ini menjadikan tanaman sawit tumbuh dan berkembang di ladang yang terdapat di seluruh negara, dari Perlis hingga ke Sabah. Pokok sawit yang sihat dapat menghasilkan kira-kira 26 buah tandan segar setiap tahun. Hadirin sekalian, menurut sejarah pertama kali kelapa sawit dibawa ke Malaysia pada tahun 1917 dari Afrika, ladang berskala komersial pertama di Malaysia telah ditubuhkan di Temaran dan Tenamaran Estate di Selangor. Malaysia sebagai pengeluar kedua terbesar minyak sawit dan pengekspor utama telah menanamkan 43 negara di seluruh dunia dan digunakan di lebih 100 negara. Banyak makanan yang kita makan dibuat dari kelapa sawit, mi segera, formula bayi, campuran kek, keripik kentang, keropok dan makanan ringan lain. Minyak sawit diiktiraf sebagai memainkan peranan dalam diet seimbang dan sihat. Kira-kira 90% minyak sawit digunakan dalam aplikasi makanan dan barangan pengguna. Selesai bicara tentang sejarah, kini mari kita bersama-sama semak tentang industri minyak sawit di Malaysia yang secara langsung menggaji lebih 570,000 orang dan menyumbang sebanyak 21.09 bilion Amerika Syarikat kepada ekspor Malaysia. Lebih 39% ladang kelapa sawit dimiliki oleh pemilik tanah kecil. Syarikat perladangan besar dan kecil terdiri daripada beberapa ratus hektar kepada lebih daripada 100,000 hektar. Jumlah ladang yang luas ini telah menyumbang kepada rakyat Malaysia dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, juga pekerja asing, malah tawaran kerja dalam sektor pelestarian berasaskan kelapa sawit juga meningkat. Keadaan ini umpama di mana ada gula, di situ ada semut, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara secara terancang. Hadirin hadirat yang dikasihi, berdasarkan sumbangan sektor asal sawit ini, secara peribadi saya berpendapat bahawa kerajaan harus menghentikan penebangan pokok kelapa sawit untuk melaksanakan projek perumahan dan lebuh raya secara berleluasa. Hakikatnya, Malaysia merupakan pengekspor utama minyak sawit dalam tempoh yang agak lama di peringkat ASEAN. Tapi kebelakangan ini, Indonesia telah menduduki tempat pertama. Apakah yang berlaku kepada industri minyak sawit kita? Kita perlu berhenti membersihkan ladang kelapa sawit untuk membina rumah, kilang dan lebuh raya. Kita perlu tanam semula pokok-pokok kelapa sawit supaya dapat mengeluarkan lebih banyak hasil tandan yang berkualiti. Kita perlu menanam lebih banyak pokok kelapa sawit untuk hasil yang lebih lumayan dan konsisten agar terus membantu ekonomi negara semakin kukuh. Pihak MARDI dan MPOB juga harus bekerjasama umpama aur dengan tebing dalam berusaha menjalankan R&D dengan izin. Seterusnya, menjayakan promosi bersama penggunaan minyak sawit di Malaysia maupun di luar negara. Kita boleh mengadakan ekspor pertanian secara meluas untuk promosikan minyak sawit kita di dalam dan di luar negara. Kedutaan Malaysia kita di luar negara mesti terlibat secara aktif dalam aktiviti ini bagi membantu MPOB. Kita juga perlu meningkatkan penyelidikan dalam faedah minyak sawit. Dengan cara ini, lebih ramai orang yang akan mahu menggunakan minyak sawit dan produknya.
baik di Malaysia maupun di luar negara. Sesungguhnya kita meyakini minyak sawit sebagai satu produk alternatif lebih sihat dalam penghasilan produk makanan berasaskan lemak pepejal seperti margarin. Minyak cair akan dihidrogenkan sebahagiannya untuk menjadikan lebih pepejal sekaligus meningkatkan kestabilan oksidatifnya. Selain itu, kandungan minyak sawit yang strategik mempunyai lemak pepejal semula jadi dan tidak memerlukan penghidrogen separa. Produk makanan kita bebas daripada lemak trans yang berbahaya. Sebagaimana orang bijak pandai mengingatkan, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu wara-warakan kepada orang ramai bahawa minyak sawit menjamin kesihatan kita. Sudah terang lagi bersulung bahawa minyak sawit terbukti alternatif yang lebih sihat. Hadirin yang dirahmati sekalian, antara pelbagai sumber lemak, minyak sawit sememangnya menjadi pilihan utama restoran dan pengeluar makanan kepada pelbagai aplikasinya untuk mengatasi pelbagai salah tanggapan mengenai minyak sawit. Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komuniti melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC telah melancarkan kempen Minyak Sawit Malaysia Penuh Kebaikan, Malaysia Palm Oil Full of Goodness pada Januari tahun ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua harus menyokong kempen ini dan membantu mewujudkan lebih banyak kesedaran tentang faedah minyak sawit dan bersama-sama menjayakan kempen hargai minyak sawit kita secara berterusan. Selesai sudah pidato berbicara, perkara baik jadi penolongan. Andai kata terlanjur kata, salah silap harap dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.